Kerajaan Negeri Sabah galakkan syarikat dan industri mengintegrasi penggunaan drone dalam operasi perniagaan masing-masing. Perinciannya bersama Radin Robin. Ya, sahih. Kerajaan negeri menggalakkan syarikat dan industri berkaitan pertanian, perindustrian dan pelancongan di Sabah untuk mengintegrasi penggunaan drone dalam operasi harian. Ini penting bagi membolehkan syarikat maupun industri berkenaan berkembang maju seiring kemodenan teknologi semasa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor berkata, perkembangan teknologi drone perlu diadaptasi pemain industri memandangkan teknologi berkenaan mempunyai penggunaan yang meluas dan mampu menyelesaikan beberapa isu segera termasuk kekurangan tenaga kerja dalam sektor pertanian. Jelas beliau, teknologi drone telah menjadi sebahagian daripada teknologi moden dan aplikasinya berkembang pesat merentasi pelbagai industri termasuk infrastruktur dan perkhidmatan selain membantu memastikan pemeliharaan ekosistem rizab semula jadi untuk generasi akan datang. Datuk Haji G menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Hari Terbuka Drone Sabah 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau mahu Sabah terus mengadaptasi dan menyesuaikan penggunaan teknologi drone untuk meningkatkan produktiviti, penciptaan peluang pekerjaan dan pembangunan yang mampan demi merangsang pertumbuhan ekonomi. Ini kerana teknologi dan inovasi terbukti menjadi daya penggerak di sebalik pertumbuhan ekonomi, menambah baik modal perniagaan tradisional selain mencipta peluang baharu untuk usahawan dan pekerjaan. Kementerian Pengajian Tinggi KPT sedang melaksana 3 inisiatif bagi menyediakan ruang kepada generasi muda menjadi matang dan dewasa seiring dengan pembinaan kapasiti intelektual dan kembar ilmu. Antara inisiatif tersebut meminda Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU menambah baik dan membangunkan satu ekosistem pro mahasiswa dan melancarkan program semarak siswa madani. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pindaan yang dicadangkan antara lain memfokus kepada seksyen-seksyen yang menyentuh kebenaran persatuan mahasiswa untuk mengkumpul dan mengurus keuangan sendiri. Beliau berucap dalam Majlis Anugerah Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Sabah UMS di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, mahasiswa perlu belajar mandiri dan berdikari serta bersedia bertanggungjawab terhadap setiap keputusan yang dibuat. Dalam pada itu, beliau memberitahu kementeriannya juga sedang berusaha menambah baik dan giat membangunkan satu ekosistem pro mahasiswa. Ini termasuk memastikan persekitaran, kemudahan dan proses mengikut pengajian tinggi berjalan dengan selesa, selamat dan menyeronokkan. Dalam perkembangan lain, beliau berkata tiada program pengajian di UMS dipendekkan tempoh pengajian daripada 4 tahun kepada 3 tahun. Sebelum ini, KPT mengenal pasti 44 program pengajian di institusi pengajian tinggi awam bakal dipendekkan tempoh pengajian, termasuk pengajian sains sukan dan teknologi maklumat. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata usaha Universiti Malaysia Sabah UMS membangunkan inkubator aquakultur Institut Penyelidikan Marin Borneo IPMB adalah langkah tepat bagi melahirkan lebih ramai graduan marin sekaligus melestarikan industri makanan negara. UMS satu-satunya Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang membangunkan inkubator aquakultur bagi mengembangkan aktiviti pengkomersialan hasil penyelidikan aquakultur dengan kemudahan fasiliti sedia ada. Pihak universiti ada pendekatan bagaimana nak ilmu yang ada pindahkan pada masyarakat dan masyarakat boleh bangunkan keupayaan. So, ini antara perkara-perkara yang telah saya nyatakan sokongan apa yang universiti buat dan saya harap ianya dapat diteruskan.
Beliau bercakap kepada pemberita selepas melakukan lawatan dan merasmikan bangunan inkubator Aquaculture IPMB UMS di Kota Kinabalu. Inkubator Aquaculture UMS mula beroperasi hujung tahun 2022 dan dilengkapi 8 unit tangki induk ikan marin berkapasiti 80 tan, 16 unit tangki induk benih berkapasiti 50 tan dan tangki pelbagai saiz untuk tujuan pembenihan ikan. Keseluruhan tangki induk boleh menempatkan 70 hingga 80 induk ikan bergantung kepada saiz, manakala tangki-tangki benih ikan boleh menghasilkan 2 hingga 2.5 juta ekor benih ikan bagi tempoh setahun bergantung kepada spesies ikan diternak. Terdahulu, Datuk Seri Khalid menyaksikan Majlis Pertukaran Dokumen Memorandum Perjanjian antara UMS dengan Malaysian Kuwaiti Investment Corporation Sendirian Berhad dan Yuk Folk Resources Sendirian Berhad. Turut berlangsung Majlis Pertukaran Dokumen Perjanjian Perundingan antara UMS dengan Wong Aquaculture Sendirian Berhad. Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO membuka sebuah pejabat baharu dikenali sebagai Wisma USNO bagi kemudahan operasi dan keselesaan ahli seiring pertambahan keahlian serta keperluan semasa. Majlis perasmian Wisma tersebut yang terletak di Dongongon Avenue disempurnakan Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS yang juga Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Nor. Dalam ucapan perasmiannya, Datuk Haji G berkata pewujudan Wisma USNO dan penyertaan parti itu yang diterajui Presidennya Tan Sri Pandikar Amin Mulia dalam kerajaan GRS dilihat satu perkembangan baik kepada politik negeri. Perkongsian Ketua Menteri tentang penglibatan awal beliau dalam arena politik pada tahun 1990 ketika bertanding merebut kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sulaman atas tiket USNO menimbulkan suasana sebak dalam kalangan ahli yang hadir. Sementara itu, Presiden USNO Tan Sri Pandikar Amin Mulia ketika ditemui pemberita memberitahu beliau akan menerapkan ideologi USNO menerusi media sosial untuk menarik minat golongan muda. Apabila mereka faham, melalui TikTok dan Instagram lagi lebih senang. Karena seperti yang saya selalu tekankan kepada mereka, saya kata pada ketika dahulu pejuang-pejuang Bapa Kemerdekaan dahulu sebelum merdeka pada tahun 1963 bukan main pemimpin-pemimpin dahulu. USNO kini mempunyai kira-kira 13,000 keahlian dengan 18 bahagian di seluruh negeri. Penganjuran program kemasyarakatan termasuk pertandingan sukan mampu mengukuhkan hubungan rakyat pelbagai kaum dan agama sekaligus memastikan keamanan dan kemakmuran terus terpelihara. Sehubungan itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan memuji usaha Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN menjayakan pelbagai program seumpama di seluruh kawasan rukun tetangga KRT. Antaranya kejohanan badminton community yang dilihat mampu menerapkan nilai perpaduan dan integrasi melalui sukan termasuk di kampung-kampung dan taman perumahan. Saya percaya bahawa program di bawah kelolaan Jabatan Perpaduan ini adalah merupakan satu program di samping menyihatkan badan kita untuk bersukan, menggalakkan orang untuk beriadah, ia juga dapat merapatkan lagi silaturahim sesama penduduk kampung. Datuk Nizam yang juga Adun Apas bercakap kepada pemberita selepas merasmikan kejohanan badminton tertutup komuniti Taman PPR Sri Apas di Dewan Sri Balung Batu Lapan, Tawau. Sebanyak 16 pasukan lelaki dan 16 pasukan wanita mengambil bahagian dalam kejohanan 2 hari yang berakhir semalam. Baik, sekian paparan berita dari negeri Bawah Bayu dan untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja kita bersama dengan Sahi di Angkasa Puri. Sahi. Baik, terima kasih Radwin.